Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 27/11/2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca bermula daripada ayat pertama sehingga ayat 4. Ayat pertama sehingga ayat 4, Allah Ta'ala cerita tentang sifat Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Allah dengar pengaduan seorang perempuan Khawlah mengadu tentang suaminya yang melakukan zihar. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala jelaskan hukum zihar dan kafarah, cara denda nak keluar daripada kemeluk zihar supaya mereka berdua tidak bercerai. Itu ayat yang kita akan bincang ni, insya-Allah. Mari kita mula dengan bacaan ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1216. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Balik kita kepada ayat awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenankan aduan seorang perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai suaminya. Apa cerita? Tulis sabab nuzul, sebab turun ayat ini. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah, dia kata, Aisyah kata apa? Alhamdulillahillazi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Suara hinga banga ke, suara diam ke, berbisik ke, bercakap, semua Allah Ta'ala dengar. Itu sifat Allah Ta'ala sami'an, sifat Allah Ta'ala mendengar. Laqad ja'at khawlatu, datang seorang perempuan nama dia Khawlah binti Tha'labah, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashku zaujaha, mari mengadu tentang suami dia. Apa dia masalah? Suami dia menziharkan dia. Suami dia zihar dia. Fakana yakhfa alayya kalamuha. Maknanya Aisyah di sini, dia pergi mengadu Rasulullah dekat tu. Aku tak dengar cakapan dia. Dia malu nak cakap depan Aisyah ke macam mana. Dia tak dengar, suara dia perlahan je. Dia cakap, Nabi je dengar, Aisyah tak dengar. Aku tengok dia bercakap. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala turun ayat ni, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ayat ini akhrajahu al-Bukhari mu'allaqan bisighatil jazmi mukhtasaran wa akhrajahu mawsulan an-Nasa'i wal lafzu lahu wa sahahahu jam'un minal ulama. Maknanya nak ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, Aisyah pun tak dengar, tapi didengari oleh Allah Azza wa Jalla, dan diturunnya ayat dari 7 petala langit untuk dibaca sampai ke hari kiamat. Nah, ini menunjukkan Allah Ta'ala ilmu dia sangat luas. Ilmu Allah Ta'ala luas. Dia dengar segala perkara, apa yang kita bincang, apa yang kita cakap, apa yang kita kata. Baik. Jadi Allah Ta'ala dengar perkataan perempuan itu. Ibnu Katsir kata nama dia Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah. Ada kata Khawlah binti Malik bin Tha'labah. Tha'labah itu tuk dia. Ada juga orang baca secara tasghir Khuwailah. Orang Arab ni macam-macam. Khuwailah boleh. Macam Amir, Uwaimir. Khuwailah. Jadi dia mari duduk tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, murajaah Nabi fi sya'ni zawjiha, tentang keadaan suami dia yang menziharkan dia. Makna zihar ni apa? Semalam kita dah bincang tengok dalam muka surah muqaddimah tu, muqaddimah surah. Pelajar-pelajar ada kitab terbuka, dalam muqaddimah surah muka surat 1215 dia tulis, bagi memahami masalah zihar itu dan yang berhubung dengannya, lihatlah penjelasan nombor 57. Tulis salah nombor 57 tu, yang betulnya nombor 1432. Tolong tulislah, kitab masjid pun tak apa tulis. Tulis 1432 ganti nombor 57. Mengenai ayat 4 surah Al-Ahzab yang telah kita baca, kita rujuk dah dalam sini yang lepas.
Apa dia keperkataan zihar? Iaitu seorang suami kata kepada isteri dia, anti alayya ka zahri ummi. Haram aku sentuhmu sebagaimana haram aku pergi sentuh. Sentuh di sini dengan makna melakukan hubungan seks di belakang mak aku. Zahri ummi makna belakang mak. Tak kira lah belakang dia, kalau belakang pun tak boleh, depan lagi tak boleh. Jadi dia mari jumpa Nabi SAW khaufan min wuqu'it talaq, kerana dia bimbang perkataan itu boleh menyebabkan dia bercerai. Jadi dia tak mahu bercerai. Wa khasyatan min firaqi zawjiha, dan dia tak mahu dia diceraikan ataupun tercerai daripada suami dia, kerana ini adat jahiliyah. Ada orang jahiliyah bila nak cerai bini, dia kata anti alayya ka zahri ummi. Habis. Tercerailah dia. Aku tak boleh sentuh lagi mu, tak boleh lagi buat perhubungan sebagaimana haramnya belakang mak aku ni. Itu kata-kata jahiliyah. Maka dia takut kata-kata itu terpakai juga dalam Islam. Maka dia mari jumpa Nabi SAW. Itu sebab mereka jadi sahabat, orang yang hebat, sebab dia boleh rujuk terus kepada Nabi SAW bila berlaku perkara-perkara yang mereka tidak faham. Wa tashtaki ila Allah, wa tashtaki ila Allah, sambil ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Apa dia? Apa dia yang dia apa ni? Dia berdoa kepada Allah Taala tu. Dia kata ashku ilallahi faqati wa wahdati. Dia, ya Allah, aku ni miskin. Kalau suami aku tinggal, duduklah seorang, dan aku ada anak dengan dia. Kalau aku suruh anak ni kepada dia, dia tak pandai jaga, dia laki-laki. Kalau aku jaga, laparlah budak-budak ni, tak ada makanan, aku miskin. Allah wa ja'alat tarfa'u ra'sa ila sama. Dia duduk berdoa, mengangkat kepala ke langit. Allahumma inni ashku ilaiki, Allah, aku mengadu kepadamu. Itu. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu, merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nasib baik masa tu tidak ada Facebook. Nah, kalau orang zaman kita ni tak ada ke Tuhan, dia ke Facebook dulu, dia mengadu situ. Dia hentam suami dia kat situ. Habis satu dunia orang tahu dia ni berkelahi dengan suami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah. Mana dia mengadu, wa tas'aluhul faraja, dia minta Allah Taala lepaskan kesusahan dia ni. Maka Allah jawab, wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu, sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Allah dengar apa yang kamu cakap tu, Tuhan tahu. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah tak ada dengar apa yang kamu cakap. Aisyah kata, aku di sebelah tak dengar. Allah yang maha mendengar, dapat mendengarnya apa yang dicakap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sami'un basir. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Allah Ta'ala amat mendengar lagi amat melihat. Ai inna Allah lahu kamalus sam'i wal basari. Sempurna pendengaran Allah Ta'ala, penglihatan dia sempurna, maka dia boleh dengar segala perkara dan dia boleh nampak segala benda. Itu muqaddimah tentang kedatangan Khawlah, dakwa mengadu tentang suami dia. Baik, kita pergi kepada penyakit suami. Yang suami ni buat apa sampai kena mengadu kepada Allah, mari bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isteri, iaitulah dia ziharkan isterinya. Tengok ayat 2. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim.
orang-orang yang ziharkan istrinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah. Tengok nota di bawah dia kata, bagi memahami apakah zihar itu yang berhubung dengannya, lihat penjelasan ayat 4 surat Al-Ahzab. Bagi yang ada edisi Jawi, muka surat 902, nota kaki nombor 1432. Boleh? Nota kaki nombor 1432. Jadi dia zihar, maka orang itu bersalah. Bersalah dipanggil. Dari sudut munasabah ayat, Allah Ta'ala dah nyatakan bahawa Sami'un Basir, sifat dia mendengar dan melihat. Maka ayat 2 ni dimulakan penjelasan tentang apa yang Allah dengar, pengaduan khaulah itu, maka dijelaskan di sini solusi ataupun penyelesaiannya. Macam mana kamu nak selesai dua orang ni, apa yang patut kamu buat, ini cara dia. Tengok ayat 2. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu mereka. Macam mana mu kata haram aku sentuh kamu ni seperti haram belakang mak aku. Bini mu bukannya mak, bukannya ibu kamu. Itu dia panggil. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita apa yang kamu haramkan terhadap isteri kamu ke atas diri kamu dengan membandingkannya macam haram belakang makmu. Fayaquluna lahunna, suami kata ke isteri, antunna alaina ka zuhuri ummahatina, mu kami tak boleh sentuh lagi sebagaimana haramnya seorang laki-laki itu pergi melakukan hubungan di belakang mak dia tu. Tak boleh. Maka Allah kata apa? Bukan isterimu lah, kenapa nak banding dengan mak, tak jadi. Sebab itu hari ni kita tegur, Abu Anas ni tegur sahabat-sahabat kita yang duk panggil isteri sebagai ibu. Isteri pula panggil ke suami dia abah, atau panggil mak, ayah. Apa panggil isteri maknya? Panggil adinda ke? Panggil apa-apa nama yang sesuai, tapi jangan menunjuk jangan tunjuk dia tu mak. Jangan panggil mak, panggil ibu. Umi, abah, umi dengan abah. Panggil isteri lah. Panggil nama. Kalau malu sangat nak panggil sayang kau, darling ke, panggil nama dah. Mek, panggil mek. Dah. Mek kalau bini ni nama apa dia? Fatimah. Mek Timah, panggil gitu. Oh, tak mesra pula. Habis panggil mak mesra, panggil mak. Panggil mak tak mesra. Jangan buat gitu. Tapi dia tak jadi zihar, bukan zihar itu. Cuma kita nak kata jangan panggil ibu kepada isteri. Sebab ma hunna ummahatihim dalam hukum ni bukanlah dia tu mak kamu, tidak. Sebab tu kata di sebahagian ulama fiqh ni, ulama tafsir kata, wa idza qala ar-rajulu li zaujati, kalau suami itu kata ke isteri dia, anti ummi wa nawaz zihar, muni mak aku, tapi dia niat zihar, kana muzahiran, jadi zihar. Wa illam yanwi bihi, kalau dia tak niat apa, macam ni menjadi satu fenomena budaya dalam masyarakat sebahagian orang kita ni, masyarakat kita ni duk panggil umi ke bini dia, bukan zihar. Jadi cuma kita kata tak usah panggil isteri lah, tak usah panggil umi ke dia. Kalau nak ajar anak, kita katakan anak ni pergi panggil umi, suruh anak panggil, tak apa. Dia budak ni ada setengah orang bagi alasan. Dia kata kita tak bagi panggil itu sebab kalau umi, ayah panggil umi tu nama lain, anak akan ikut juga. Kita kata dia ikut sekejap ya, mungkin waktu umur dia 2 tahun lebih, dia ikutlah, dia terikut ayah dia lagi. Dia pergi panggil umi tu macam ayah dia panggil. Lepas tu dia cerdik sikit, dia tak panggil dah, dia panggil umi ke mak dia tu, ibu ke umi ke mama ke.
apa nama lagi, macam-macam nama lah yang dipanggil sekarang. Tak jadi masalah lah, sekejap. Baik, Allah kata apa? In ummahatuhum illa allai waladnahum. In ummahatuhum, ibu-ibu mereka tidak lain melainkan perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Mak kita tu hak lahirkan kita tu mak kita. Itu yang kita boleh panggil ummi dia. Dipanggil isteri ummi buat apa? La zaujatuhum allati zaharu minhunna, bukanlah apa ni, isteri-isteri yang kamu ziharkan dia tu sebagai isteri, tidak. Bukan dia tu. Mak kamu yang melahirkan kamu. Dalam siri yang lepas ada silap baca sini, illallai, kita tersalah baca illallati. Jadi yang mana ada rakaman tu betul baliklah, illallai bukan allati, illallai waladnahum. Gitulah manusia ni, kalau ada silap-silap tu betul ya, tak payah duduk ikut salah tu. Yang salah tu kita betulkan bacaan. Untuk rakaman kita sudah betulkan, alhamdulillah. Baik, kalau satu lagi dalam kitab fiqh ni kata iza syabbaha zaujatu bi'udwin, kata Ibnu Katsir, seorang itu kata kepada isteri dia, qala laha anti alayya kazar ummi summa fi syar'i kana zihar fi sa'il al-a'dha. Semua anggota itu dikira zihar belaka, qiyasan ala zuhri. Contohnya dia kata, bukan belakang, dia kata mu ni macam tangan mak aku. Sama jugalah. Itu dipanggil kesilapan tu yang sama. Yang pentingnya dia mengharamkan tangan ke haram kaki ke, dia betul tak kira, bukan belakang saja. Tapi istilah jahiliah dia guna belakang. Allah kata apa? Siapa yang mengatakan sedemikian, dia kata belakang isteri itu haram macam belakang mak dia, Allah kata wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dengan melakukan sesungguhnya mereka dengan melakukan demikian telah memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Allah Ta'ala mengarah sini, qawlan munkaran ay syani'an, suatu perkataan yang jahat, la yu'rafu fi syar'i, yang tidak dikenal dalam syariat Islam. Tak ada, itu amalan jahiliah. Wa zura ay kaziban, suatu perkataan pendustaan yang tidak ada hakikat bagi dia, wala wujudalahu fil waqi', dan tidak terdapat di alam nyata, tak akan jadi. Mu kata apa pun, isteri kamu tu isterilah, dia tak akan jadi mak, tak akan jadi ibu. Baik, di akhir ayat ini Allah Ta'ala Maha Pengampun. Wa innallaha la'afuun ghafur. Dan ingatlah sesungguhnya Allah amat pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Ta'ala pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa innallaha labalighul afwi an dzunubi ibadihi. Allah Ta'ala sangat memaafkan dosa hamba-hamba dia, maka dilepaskan kesalahan itu apabila mereka bertaubat. Bila kita sudah taubat, Allah maafkan kita, dan Allah tidak akan ambil apa? Tidak akan ambil kesalahan ke atas kita. Kita kata alhamdulillah. Ada kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala maaf apa yang berlaku di zaman jahiliyah dulu. Satu, hak zaman jahiliyah mungkin kata lagu tu, itu dimaafkanlah sebab belum mengaji lagi dan belum turun ayat Quran. Dua, wa'afu, dan Allah wa hakaza aidan amma kharaja min sabqil lisan.
Sama juga dengan orang salah cakap. Dia bukan nak zihar tapi dia salah cakap. Orang ni juga dimaafkan. Jadi kita ni ada bila tersalah cakap, kita minta maaf je lah. Tarik balik, minta maaf, itu dia panggil orang tersalah cakap. Baik. Allah Ta'ala al-afu, tengok dalam ayat ni ada dua. La'afuun ghafur. Afu pemaaf. Apa dia maaf? Ay at-tajawuz an ibadihi. Allah Ta'ala maafkan hamba-hamba dia yang meninggalkan arahan dan membuat maksiat. Mana Allah Ta'ala tu maha berkuasa tapi dia maafkan bila orang itu bertobat, bila orang itu istighfar. Baik. Kemudian Allah kata Ghafur. Ghafur tu pengampun. Apa makna Ghafur? Ai huwas satir lizunub. Allah sembunyikan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala sembunyikan dosa kita, dia tak ambil tindakan ke atas dia. Sebab itu dia beza di antara afuun ghafur. Afu tu Allah Ta'ala maaf. Kamu tak buat dia, aku suruh, tapi aku maafkan. Yang kedua, ghafur, mana Allah sembunyikan kesalahan kita. Jadi kita perlu pada dua-dua. Itu beza di antara maaf dengan sembunyikan. Macam kita hari ni, orang khianat kita, kita maaf dia, kita tak saman dia, kita tak ambil tindakan pada dia, tapi kita tidak ghafur, tidak. Jadi orang mari kita cakap, oh dia tu khianat aku ni, dia ni buat, jadi kita ada. Bila kata afuun ghafur, dia maaf dan dia sembunyikan, dia tutup cerita orang tu. Orang panggil tutup file. Tu baru jadi ghafur. Jadi Allah Ta'ala dengan kita ni, ya afu, ya ghafur, ya Allah maafkan kami dan tutuplah segala kelemahan dan keaiban kami. Fid dunya wa fil akhirati ya rabbal alamin. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita di dunia dan juga di akhirat. Baik. Kemudian kita pergi pada ayat 3. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Dan orang-orang yang ziharkan istrinya, kemudian mereka berbalik daripada apa yang mereka ucapkan, bahawa isteri itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu merdekakan. Baik, sebelum merdeka tu kita pergi pada ayat ni dulu. Jadi suami ni suami dia dah kata zihar kepada isteri dia, mung haram ke atasku seperti haram belakang mak aku. Tiba-tiba tersengih-sengih mari nak pegang isteri dia pula, nak buat perhubungan persetubuhan dengan isteri dia. Maka Allah kata apa? Thumma ya'udun. Apa dia maksud ya'udun di sini? Ikhtalafa ahlul ilmi fi tafsiril audil mazkur ala aqwal. Ulama berbeza tentang thumma ya'udun. Kemudian dia nak apa? Nak kembali semula pada isteri dia. Apa dia maksud dia? Tulis nombor 1, ai al-azmu 'ala al-wat'i. Lepas dia haram, dia nak pergi jima isteri dia pula. Satu. Yang kedua al-muradu bil audi al-wat'u nafsu. Pergi buat benda tu. Buat perhubungan dengan isteri. Yang ketiga, dia tak ceraikan isteri dia. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia kata yumsikaha zaujatan ba'da az-zihar ma'al qudrati 'ala at-talaq. Sepatutnya bila dia kata lah dia cerai lah bini tu. Cerai satu lah, jangan cerai banyak. Tapi dia tak cerai, dia sayang. Itu dia panggil, dia pegang lagi isteri, tidak berpisah. Jadi maka di sinilah jadi ayat Quran bukan makna ya'udun dengan makna ulang balik lafaz yang kedua. Tak. Sekali dia kata tadi jadi dah. Maka kata Ibnu Qutaibah, wa qad ajma'an nasu ala anna zihar yaqa'u bi lafzin wahid. Zihar tu jadi dengan satu lafaz je, satu kalimah mu kata
jadi lalu. Jadi maka inilah kata di para ulama, ya'udun, bila orang tu zihar isteri dia tak boleh buat perhubungan. Habis macam mana dia kena buat? Tengok ayat Allah Ta'ala ni, ya'uduna lima qalu, bila dia nak balik semula kepada apa yang dia buat tadi, nak buat perhubungan dengan isteri dia, tak boleh. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, maka hendaklah suami itu merdekakan seorang hamba abdi sebelum mereka berdua suami isteri bercampur. Mu nak balik jumpa laki isterimu, merdeka hamba. Oi, merdeka hamba berapa ribu harga. Cakap senang, balanya besar. Kena apa? Kena bayar dulu kafarah. Zalikum tu'azuna bih, dengan hukum yang demikian kamu diberi pengajaran supaya jangan kamu mendekati perkara yang mungkar itu. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita ingatan ini supaya kamu jangan buat, jangan duk cakap benda mungkar, jangan duk kata benda yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan itu. Allah Ta'ala maha mendengar. Baik, tulis kafaratuz zihar. Yang pertama apa dia? Merdeka hamba. Ayat 4 ringan sikit. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Kemudian siapa yang tidak dapat merdekakan hamba, mahal sangat ke, atau hamba tak ada, macam zaman kita ni tak ada hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur melakukan persetubuhan, dibayar kena puasa 2 bulan berturut-turut. Cari menyakit, bercakap sikit 2 bulan berturut-turut, cari pasal. Puasa sebulan ramai-ramai ni pun pening, 2 bulan berturut-turut ni bahaya ni. Batas hari mula semula, itu makna berturut-turut. 50 hari dah dia puasa. Itu batas hari, sambung balik, bukan sambung balik, mula balik. Baik, kafarah yang ketiga, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Akhirnya, sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Kalau tak mampu nak puasa, beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu, zalika litu'minu billahi wa rasulih. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan keimanan kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliyah. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan hukum Allah. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi habislah kita. Maknanya Allah Ta'ala bagi kita 3 pilihan. Yang pertama, merdeka seorang hamba. Kalau tak ada, tak mampu berpindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kalau tak ada juga, dia kena bagi makan 60 orang miskin. Ni nampak hak mudah sikit ni, 60 orang miskin ni kan. Hukuman ini Allah kata apa? Hukuman kafarah ini
qad syara'nahu lakum, kami syariatkan pada kamu, litu'minu billahi wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu beriman dengan Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, fata'lamu bi hukmillah, kamu tahu hukum Allah, kamu jangan buat lagi perangai jahiliyah ini. Demikianlah hudud, sempadan, batasan yang Allah Ta'ala dah buat. Maka jangan kamu langkau ataupun melampaui sempadan itu. Siapa dia langgar, kafir dengan Allah dengan Rasulnya, ataupun dia beriman tapi dia tidak melakukan amalan mengikut hukum syarak, maka bagi mereka azab yang sangat dahsyat di akhirat. Tamaklah kita pelajar ayat 1 hingga ayat 4 dalam CD ini. Alhamdulillah. Mari kita pergi kepada al-fawaid. Kita cari faedah pula. Faedah yang pertama, qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Ta'ala dengar suara perempuan yang mengadu tentang suami dia. Kata di wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata ulama tadabbur, hadhil waqi'ah, ayat ini mengajar kepada kita, kalau kita sudah putus harap dengan makhluk, tak ada dah minta tolong orang tak dapat, orang tu tak dapat, orang tak dapat, mengadulah kepada Allah. Kafahullahu zalikal muhim, Allah Ta'ala akan selesaikan benda yang menyusahkan kamu itu. Ini sangat penting. Kita hari ini banyak mengadu ke makhluk, terlupa nak mengadu kepada Al-Khaliq. Maka menjadi kewajipan kita mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada makhluk. Cerita daripada Sumamah bin Haznin, an Sumamah bin Haznin, dia kata, sedang Sayyidina Umar berjalan dengan himar dia, donkey berjalan. Tiba-tiba ada seorang makcik perempuan. Faqala qif ya Umar. Umar, berhenti kejap. Dia panggil Khalifah Umar gitu ya. Fa'aghlazat lahul qaul, tapi dia cakap kasar sikit. Bahasa patut cakap Khalifah ni lembut-lembut. Jadi kata di sahabat yang duduk sekali dengan Umar, ya Umar, ya Amirul Mukminin, ma ra'aitu kalyum. Peristiwa hari ni tak baik ni. Apa perempuan ni cakap kasar dengan Khalifah? Umar orangnya tegas, garang, tapi berani si perempuan itu cakap. Faqala Umar, wa ma yamna'uni an astami' ilaiha. Apa yang menghalang aku nak dengar cakapan dia? Sedangkan Allah dengar pengaduan seorang perempuan kepadanya. Jadi sehingga turun ayat Quran ini, qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Jadi Umar tak mau dengar, Allah dengar. Masya-Allah. Allahu akbar. Kata di muhakkik, cerita ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, wa Ibn Bardaweh sebagai dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur. Baik. Mana ayat ini menunjukkan kepada kita at-tahzir min qaulil insan ma la yurdi rabbahu azza wa jalla. Ayat ini memberi amaran kepada kita, jangan mengeluarkan perkataan yang dibenci oleh Allah azza wa jalla, yang tidak diredai oleh Allah. Banyak mana kita sembunyi pun, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kata. Jadi Tuhan dengar apa yang kita kata, maka berhati-hati kita dengan kacakapan kita, kerana ianya didengar oleh Allah dan dicatat oleh malaikat untuk didakwa di akhirat. Yang kedua, kita pindah kepada yang kedua. Sama juga, masih ayat qad sami Allah qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Kata di ulama tadabbur, dia kata fihi bayanu lutfillahi bi'ibadihi. Ayat ini menyatakan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala sebut pengaduan seorang perempuan yang sedih, yang duka cita dengan perkataan suami dia, dan dia nak supaya duka cita itu hilang daripada dia. Maka dia mengangkat
aduan dia yang pertama kepada Allah, kemudian dia angkat aduan dia kepada pemimpin pemerintah Islam. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pemerintah. Ayat ini mengajar kepada wanita, dengar semua ni muslimat, dengar semua wanita, maknanya kita kalau ada masalah kes, jangan biar gitu ya, jangan biar. Mesti mempertahankan diri. Orang tuduh kita, orang buat zalim kepada kita, suami sendiri pukul isteri, sedangkan syariat tidak membenarkan. Report, jangan tak report. Oh, dia kata kalau report dia pukul lagi ustaz, kita pukul lagi, kita suruh polis ambil dia. Ni tidak ni, setengah wanita ni dia mendiamkan diri walaupun dia diseksa oleh suami. Ada satu seminar yang saya hadir, nama dia Seminar Keganasan Rumah Tangga. Dahsyat, nama tajuk dia teruk. Keganasan Rumah Tangga seminar. Kita buat USM di Kubang Krian. Jadi Ana diberi satu slot untuk bercakap tentang bagaimana penyelesaian Islam tentang keganasan rumah tangga. Kita bercakaplah sekadar yang ada. Dalam kes yang disebut, di antara negeri kita ni, di antara negeri yang tidak banyak kes penderaan isteri, itu di sisi polis. Tapi mengikut hospital banyak. Sebab apa? Sebab wanita kita ni orang sabar. Dia tak mengadu kepada kerajaan, tak mengadu kepada polis. Dia kata tak apalah, biarlah, hamba sabar, nanti tua-tua gak dia insah lah tu. Allah sedih dengan ayat. Tapi orang luar-luar ni jangan bijak-bijak. Suami dia tanya gini, mahkamah. Suami dah pukul dia, bukan pukul pun, baru tak tangan gitu, pukul. Di hospital puas scan cari mana bekas pukul, tak ada. Waktu dia kelahi, waktu dia balak, waktu dia sayang, suami kekeh dia, tak apa lagi. Mana pakai emas siang malam tu, bekas kena gigit. Jadi yang kita naknya, wanita mesti bertanggungjawab mempertahankan diri apabila diunaya oleh siapa saja. Nah, isu yang ketiga, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim. Jadi dia panggil ini hukum zihar. Hukum zihar, suami yang boleh zihar. La hukma li zihari zaujati. Kalau isteri zihar, isteri tu pergi kata ke suami, mung haram kata aku macam belakang pok aku. Tak jadi. Sebagaimana isteri tak boleh ceraikan suami, demikian juga isteri fala tuzahiru min zaujiha. Jadi isteri tak boleh ziharkan suami dia. Kalau tidak, dia nak maafkan suami, tidak suruh bercerai, dia pergi zihar suami dia. Tak boleh. Sebagaimana isteri tak boleh cerai suami. Dan juga dalam istadalla malikun, dalam ayat ini Tuhan kata yuzahiruna minkum, dari kalangan kamu. Imam Malik kata annal kafir, orang kafir tak masuk dalam hukum zihar juga. Dia pun tak cara-cara buat ziharnya si buat kafir tu tak. Ini. Maka fihi annahu la yasihu zihar min miratin. Yang ketiga, tidak sah zihar sebelum kahwin. Tak boleh. Contohnya dia tak kahwin lagi, dia kata kau isteri itu perempuan tu, mung haram atasku. Memang dia haram apa sekarang? Belum kahwin kan? Ini dia panggil orang bahasa jenis cakap tak tahu apa ni. Jadi zihar khas untuk isteri. Isteri pula yang Islam, dan isteri tak boleh zihar suami. Isu yang keempat, anda belajar. Isu yang keempat, Allahu Akbar. Tuhan kata apa? Wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala pemaaf dan Allah Ta'ala juga bersifat dengan apa? Dengan ghafur, pengampun. Dengan pengampun. Ayat ini mari daripada bila? Mari selepas daripada Allah marah, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Mu telah mengeluarkan perkataan yang bohong, perkataan yang tak baik, perkataan yang apa ni, yang tidak molek. Jadi ulama kata anna zihar haramun. Zihar adalah perbuatan yang haram, jangan kamu buat. Karena itu Allah sebut kepada dia
dua sifat, mungkaran, perkataan yang mungkar, perkataan yang keji. Yang kedua zur, perkataan yang dusta, bohong. Mana makmum, isteri awak kata bukan mak. Jadi kata di ulama kenapa Tuhan kata mungkaram minal qaul, mungkar, sebab dia kata isteri itu macam haram macam belakang mak dia, itu mungkar. Mana boleh sama isteri dengan apa ni, dengan mak, mana boleh. Zur, dia juga mengatakan perbuatan dusta, sebab dia berbohong dalam perkara yang tersebut. Maka Allah Ta'ala beri peluang kepada orang yang bersalah itu, wa inna allaha la'afuun ghafur, sebab mendosa marilah minta maaf. Jadi ayat ini targhibun fit taubati wa da'watun ilaiha. Ayat ini menggalakkan seorang itu bertaubat dan ajakkan supaya bertaubat, seruan supaya bertaubat. Jadi kita taubatlah, kalau tersalah taubat, kalau tak tersalah kita istighfar banyak-banyak. Mungkin kita ada salah. Baik para pelajar sekalian, sebagai penutup, Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam ayat ini, faman lam yajid, siapa tak dapat, hamba tak dapat, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Inilah hukum Allah Ta'ala. Siapa beriman dia akan ikut, orang tak beriman dia relax. Kalau kita tak buat apa, bukannya tak boleh makan, boleh je makan. Dia main-main lagi itulah. Kata di ulama tafsir, ulama tadabbur, dia kata ja'alallahu siyam, Allah Ta'ala jadikan berpuasa itu ganti daripada merdeka. Boleh, Allah Ta'ala jadikan berpuasa ganti daripada merdeka seorang hamba fi salasati ahkam, dalam 3 hukum. 3 hukum, 3 isu. Yang pertama, isu orang yang bunuh orang tanpa sengaja, bunuh kerana tersalah, maka Allah kata dia kena merdeka seorang hamba dan bayar diat kepada keluarga dia. Faman lam yajid, kalau tak ada nak bayar hamba tak boleh, fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kita. Allah Ta'ala beri taubat daripada Allah Azza wa Jalla, Tuhan buka pintu taubat. Ayat ini dan surah An-Nisa ayat 92. Tempat yang kedua ni, hak kita sekarang ni, siapa dia zihar isteri dia, summa ya'uduna lima qalu, dia balik semula, lakukan persetubuhan semula, ataupun dia tak cerai isteri dia, sebagaimana yang telah kita sebut tadi, perbincangan tentang ulama yang mengatakan apa makna al-aud, apa makna kembali semula kepada isteri itu. Jadi para pelajar sekalian, balik semula kepada isteri dengan makna melakukan persetubuhan ataupun tak cerai, maka dia kena bayar merdeka seorang hamba. Faman lam yajid, tengok ayat kita ni, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Jadi kalau kamu tak ada, kamu kena balik kepada puasa 2 bulan berturut-turut sebelum kamu jima isteri. 2, 3. Yang ketiga, ja'ala kafaratal yamin, Allah jadikan kafarah, siapa dia bersumpah dia kena merdeka seorang hamba. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, siapa dia tak mampu maka dia boleh berpuasa 3 hari. Surah Al-Ma'idah ayat 89. Fanzur, tengok kenapa Allah Ta'ala letakkan hukuman ke atas orang yang melakukan 3 kesalahan ini: bunuh orang dengan tersalah, zihar dan sumpah, supaya merdekakan seorang hamba. Merdekakan seorang hamba. Kalau tak ada, merdekakan diri kamu daripada nafsu, lemahkan tubuh kita daripada buat benda-benda yang tak baik, pecahkan syahwat kita dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk 2 kafarah tadi, ataupun untuk orang sumpah fasiyamu salasati ayyam, kamu kena puasa 3 hari.
Jadi puasa tu ganti daripada merdeka hamba. Merdeka hamba kita bebaskan orang. Ia ni kita nak bebaskan kita daripada cengkaman nafsu yang suka bercakap satu pasal, pergi bunuh orang juga, berkelahi dengan orang sampai bunuh-bunuh, kan? Maka itulah yang dikatakan Allah Taala ganti puasa dengan ganti daripada kafarah merdeka hamba. Wallahu alam. Wallahu alam. Cukuplah setakat itu dulu. Di akhir ayat Tuhan kata zalika litu'minu billahi wa rasulihi. Allah Taala letakkan hukuman ini supaya kamu betul-betul beriman dengan Allah, kamu ikut undang-undang. Kalau tak ikut, mana tak ada iman. Tidak mantap iman. Tamatlah kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ayat yang berikutnya, siri berikutnya ayat 5, 6 dan 7. 5, 6 dan 7. Assalamualaikum.